Pada hujung tahun 2020, Apple telah melancarkan prosesor pertama diorang iaitu M1, di mana prosesor ni secara spesifik untuk komputer Mac. Buat masa ni, Apple keluarkan prosesor ni untuk model MacBook Air, MacBook Pro 13 inci dan Mac Mini sahaja. Video kali ni aku akan unboxing and simple review berkenaan produk terbaru dari Apple, iaitu Mac Mini M1. Di mana version Mac Mini kali ni tak menggunakan prosesor Intel macam version Mac Mini yang sebelum ni. Kali ni dia menggunakan prosesor baru dari Apple Silicon, iaitu prosesor M1. Untuk spek yang aku beli ni adalah 8GB Unified RAM and 256 SSD storage. Mac Mini version M1 kali ni agak berbeza sikit sebab port untuk Thunderbolt 3 hanya ada 2 sahaja. Untuk port lain macam HDMI, USB macam version Mac Mini sebelum ni. Cuma yang aku rasa kurang sikit dekat bahagian internet port untuk version M1 ni, sebab dia hanya support connection sampai 1 Gbps sahaja. Kalau Mac Mini version Intel sebelum ni support sehingga 10 Gbps. Sebab port internet penting bagi aku untuk real time access segala file ke local server. Tapi tak apa, ada alternatif lain. Maybe aku boleh connect guna Type-C yang disediakan menggunakan adapter. So far part lain memang sangat berpuas hati sebab dia didatangkan dengan jenis RAM yang berbeza. Tak macam PC atau laptop lain, iaitu dia menggunakan Unified RAM yang dah disekalikan dengan prosesor M1. Dan the reason why kenapa aku beli Mac Mini M1 ni adalah keupayaan prosesor dia sehingga 8 core dan pemproses grafik juga 8 core. Ok, dekat sini aku akan compare antara performance MacBook Pro tahun 2013 dan Mac Mini M1. Untuk pengetahuan korang semua, video Rewind 2020 yang aku pernah post sebelum ni, aku buat editing dan rendering menggunakan MacBook Pro tahun 2013. Masa yang aku ambil untuk tunggu rendering siap sekitar 4 jam dekat MacBook Pro tahun 2013. Ikutkan boleh dapat 2 jam, tapi disebabkan dalam video tu ada beberapa video hyperlapse yang beresolusi 6K yang menjadi faktor rendering jadi sangat lama dan preview pun tak lancar masa editing. So aku akan test balik rendering video yang sama dekat Mac Mini M1. Untuk memastikan kita dapat rasa perbezaan performance, aku akan render satu video hyperlapse yang berduration 4 saat dalam resolution 6K. Kalau kita dapat tengok playback dekat MacBook Pro 2013 agak sangkut-sangkut dan rendering pun ambil masa yang lama untuk satu video hyperlapse 6K. Dan Mac Mini M1 dapat playback dengan lancar. Untuk rendering pun agak laju berbanding MacBook Pro 2013. Untuk kelajuan SSD memang sangat memuaskan. Bacaan yang aku dapat sekitar 2200MB per saat untuk write dan 2700MB per saat untuk read. Tapi dekat MacBook Pro 2013 hanya dapat sekitar 300 hingga 600MB per saat sahaja. Seterusnya aku akan test untuk 3D rendering menggunakan Cinebench. Dekat sini kalau kita boleh tengok, Mac Mini M1 lebih cepat dengan pemproses 8 core dan 8 thread. Manakala MacBook Pro 2013 agak perlahan dengan keupayaan hanya dual core dan 4 thread. Ok, maybe sebab MacBook Pro aku ni model lama. But kalau kita perhatikan dekat score, kita boleh tengok prosesor M1 lebih pantas berbanding Intel i7 770K dan hampir sama dengan Intel Xeon i5 2697 12 core. Manakala untuk single core, prosesor M1 mengalahkan AMD Ryzen Threadripper 32 core. So, ini adalah antara sebab kenapa aku perlukan M1. Kalau ikut spek memang dia sangat diperlukan dalam kerja harian aku dan kebetulan untuk dalam masa 2 tahun ni juga memang aku dapat permintaan yang sangat tinggi dari klien dalam 3D modeling. Apapun prosesor ni masih baru dan masih mentah. Maybe ada beberapa problem yang kita tak pasti lagi dan banyak juga software yang masih tak support sepenuhnya untuk prosesor M1 buat masa ni. Software Premiere Pro yang aku run dekat Mac Mini M1 ni sebenarnya software yang fully optimized untuk Intel. Tapi dengan bantuan Rosetta tu, dia akan bantu translate processor instruction untuk support run dekat processor M1. So untuk first time install software Intel, akan ada pop-up untuk install Rosetta tu, membuatkan pengguna M1 boleh run software Intel macam biasa. So kalau ada apa-apa masalah, aku akan update dekat Instagram story aku. So far sepanjang aku run software Adobe dan Cinema 4D, tak ada apa-apa masalah lagi setakat ni.